Sabar ni mudah kita fahamnya bertahan. Jadi bila sebut puasa tu dalamnya ada sabar, ya, maksudnya mesti bertahan. Kalau dari sudut syaraknya, makna puasa al-imsaku an jami'il muftirati, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, bermula daripada terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sehingga tenggelam matahari, biniatin makhsusah, dengan niat-niat yang khusus. Nah, aduh. Kena tahan diri, itu dari sudut syaraknya. Dari sudut bahasanya, nah, dari sudut lughah, makna saum, makna puasa ialah menahan semata-mata. Semata-mata menahan. Tahan, sabar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan puasa. Dia sebab tu dia dalam puasa mesti ada sabar. Apa yang kita kena tahan? Disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, perkara yang kita kena tahan ada 7. 7 anggota yang mesti kita tahan sepanjang kita berpuasa ni. Tahan. Sebab apa 7? Sebab pintu neraka itu 7. Kalau kita tak jaga 7 anggota ini, maka kemungkinan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah disebabkan 7 ini juga. Nah, apa dia? Yang pertama, mata. Jaga pandangan mata. Nah, ni sabar dalam bulan Ramadan. Jaga daripada menonton benda yang bukan-bukan, melihat benda yang bukan-bukan, TV tu. Kalau Tok Guru Sidik no, Tok Guru kami ni, oi, terah, TV tak boleh langsung kat rumah. Tak boleh langsung. Nampak? Dia kata TV tu macam Dajjal. Siapa dia kata siapa ada TV kat rumah macam ada Dajjal dalam rumah. Nampak? Tak apalah. Sebab dalam rancangan televisyen ni, bandingan rancangan yang mengingatkan kita pada Allah dengan mengingatkan kita pada dunia, banyak ke dunia lagi. Nampak? Tapi kalau nak boh kat TV kat rumah, tak apa, boleh lah. Kita taklah terlampau syadid, sampai tak boleh apa semua. Boleh. Tapi ingat, jaga rancangannya. Remote di tangan kita. Kita yang kawal. Buka rancangan-rancangan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Bukalah rancangan ceramah-ceramah ke, Ustaz Don 30 minit ke apa ke. Itu tak apalah. Ini yang dibukanya nyanyi-nyanyi. Tak saya tengok hujung-hujung Ramadan, nak masuk raya, macam-macam perkara maksiat di-offerkan. Ditayangkan kepada kita. Tu yang orang dah jadi lupa terhadap Ramadan. Jadi lupa terhadap tarawih. Jadi sabar, jaga pandangan mata. Yang tu yang pertama. Yang kedua disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, iaitu telinga. Jaga, sabar dengan telinga. Tahan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang boleh merosakkan amal puasa kita. Puasa ni amalnya, pahalanya besar, tapi dirosakkan dengan sebab mendengar perkara-perkara yang dilarang, mendengar umpatan. Ada ni fitnah orang tak takut. Macam saya sebut tadi lah. Mana ada akta ataupun undang-undang yang menyabitkan atas orang yang dihukumkan atas hukuman yang berat atas orang yang memfitnah. Sedangkan Nabi kata dalam hadis, dosa fitnah itu lebih besar daripada dosa membunuh. Sekarang akta undang-undang negara kita, orang membunuh apa hukumannya? Kalau tak diberi keampunan, orang membunuh akan dihukum ke tali gantung. Dihukum bunuh juga. Dia ada hukumnya, ada aktanya, ada undang-undangnya. Tetapi kalau orang memfitnah, apa yang diambil tindakan ke atasnya? Tak ada benda. Dia suruh fight kat mahkamah, tu je lah. Lepas tu saman malu, tu je lah. Sedangkan Nabi kata, dosa memfitnah itu lebih besar daripada dosa membunuh. Maknanya kalau membunuh itu kamu hukum ke tali gantung, bagi hukum orang yang fitnah lebih teruk daripada tu patut kamu kena hukumkan. Sebab dosa fitnah lebih dahsyat. Tapi itulah macam saya cakap, tidak memandang ke arah akhirat, memandang ke arah dunia semata-mata. Maka hari ini tidak ada hukuman yang berat terhadap orang memfitnah, menyebabkan orang terlampau bersenang lenang untuk memfitnah satu orang ke satu orang. Tak ada masalah. Tak takut cakap. Tak apalah, atas muka bumi boleh nak cakap apa pun, tapi tunggu nanti di hari kiamat. Sebab tu Allah sebut dalam suratul Fatihah yang kita baca tiap-tiap kali semayang. Apa dia? Surah ayat yang keempat.
Surah Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin. Itu maksudnya. Ayat tu pendek tapi menggerunkan. Apa maksudnya? Aku raja di hari kiamat nanti. Maksudnya hang tunggu. Dunia mungkin hang lagak macam hang raja. Dunia hang boleh cakap apa hang nak cakap. Dunia hang boleh buat apa hang nak buat. Hang ibarat raja di dunia. Hang boleh cakap apa nak cakap. Tapi hang tunggu hari kiamat aku raja. Hang tunggu hari kiamat aku berkuasa. Hang tunggu hari kiamat, aku akan balas balik apa yang hang buat di dunia dulu. Yang ketiga, jaga telinga, jaga mata. Yang ketiga, jaga mulut. Tahan, sabar dengan mulut. Jangan cakap benda-benda umpatan. Jangan memfitnah. Jangan cakap benda yang bukan-bukan. Jaga. Kata Imam Ghazali, kurangkan bercakap, banyakkan berzikir. Lagi-lagi bulan Ramadan ni, daripada duk sembang, ada benda tak ketahuan, benda apa pun tak ada. Zikir. Ambil zikir, tak perlu tasbih, tak apa. Tak payah tasbih, tak apa. Sebut je subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keempat, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan. Maksud jaga tangan, jangan mengambil hak orang lain. Jangan memegang sesuatu atau menyentuh sesuatu yang bukan hak kita. Jaga tangan daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Jangan mencuri dan sebagainya lah. Kemudian lagi seterusnya, anggota yang kita kena jaga, kaki. Kaki ni maksudnya di manakah tempat yang kita berjalan. Sebab tu punca nafsu datangnya sebenarnya itu anggotanya yang bermulanya datang daripada kaki. Ada juga pendapat kata datang daripada mata. Tapi maksiat boleh berlaku dengan sebabnya kaki. Orang takkan main judi kalau kakinya tak sampai ke tempat judi. Betul? Orang takkan melakukan maksiat kalau kakinya tak sampai di tempat maksiat. Orang takkan mencuri kalau kakinya tak pergi kat tempat yang dia nak curi. Bermula daripada kaki. Sebab tu wali Allah ni dia terbalik dengan kita. Wali-wali ni pemikiran dia terbalik dengan kita, tak sama. Kita kalau pemikiran manusia biasa macam kita ni, benda yang paling kita jaga, anggota yang paling kita jaga apa dia? Kita kebanyakan kita akan jawab kepala. Dari sudut jasadnya. Tapi dari sudut kerohanian, yang paling penting bukan kepala tapi kaki. Itu ulama-ulama, wali-wali Allah, dia banyak jaga kaki banding jaga kepala. Kita banyak jaga kepala banding jaga kaki. Sebab kakilah yang boleh merosakkan akhlak perbuatan kita. Sebab bermula maksiat itu bermula daripada langkah kaki kita ke mana kita pergi. Kalau kaki kita membawa ke masjid, ke rumah Allah, baiklah amal ibadat anggota lain yang dapat. Kepala mendapat. Kalau kaki pergi masjid, mata melihat apa? Melihat ikat sejadah, melihat Quran. Telinga mendengar apa? Mendengar kuliah, mendengar bacaan ayat Quran. Anggota lain dapat terjamin dengan sebab langkah kaki yang betul. Tapi kalau kakinya melangkah ke tempat yang salah, maka mata pun melihat maksiat, telinga mendengar maksiat, mulut bercakap maksiat. Jadi bermula daripada kaki. Penting penjagaan kaki. Berapa dah? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Baru 5. Dia ada 7. Yang keenam, perut. Bukan jaga perut ni maksudnya jangan boroi. Boroi tak apa. Boroi-boroi pun boleh masuk syurga. Tapi maksud jaga perut, jaga makanan. Ni kita puasa dah elok-elok dah puasa. Tapi saat nak beli membuka puasa tu, jaga-jaga. Makanannya tu makanan yang macam mana. Ada sumber-sumber yang haram atau syubhah. Itu dari sudut zahirnya, zat makanan tersebut. Adapun dari sudut batinnya orang yang menjualnya. Tengoklah, kalau ada pilihan makanan yang kita nak beli tu antara orang yang pakai tudung dengan tak pakai tudung, belilah yang pakai tudung punya. Walaupun memanglah dua-dua makanan yang dia jual halal Ustaz. Ya sungguh. Tapi dari sudut kerohaniannya, sebab apa? Benda yang kita makan inilah yang akan menjadi darah daging kita. Darah daging inilah yang nak buat ibadat. Punca kita lemah melakukan ibadat, puncanya darah daging itu bercampur perkara-perkara yang tak elok. Saya tak kata haram, tapi kita sebut tak elok. Nampak? Memang kita tak makan babi, kita tak makan benda haram, tapi benda tak elok tu. Sebab apa Tok Guru saya tekan benda ni? Dia kata, saya tanya juga, kenapa Tok Guru? Padahal dia masak tu pun kan halal, walaupun dia tak pakai tudung. Ya sungguh, kalau dirinya sendiri tak boleh amanah dengan perintah Allah, macam mana dia nak amanah dengan makanan yang dia masak? Dia sendiri tak boleh ikut kata Allah.
Allah suruh pakai tudung, Allah suruh tutup aurat, dia tak boleh nak ikut. Kalau dia dengan Allah pun tak amanah, macam mana dia nak amanah dengan makanan yang dia masak? Agak-agak macam mana? Dia yakin bersih tak? Dia buat elok-elok tak? Kalau diri sendiri pun tak buat elok, macam mana makanan yang dia buat? Begitu pandangan ulama-ulama tasawuf. Jadi itu yang keenam. Yang terakhir anggota yang kita kena jaga iaitu faraj. Faraj bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya kemaluan. Kemaluan kita jaga. Nah, kemaluan itu ibarat muruah, marwah. Marwah bagi jaga elok. Nah, pakaian, puasa tapi ketat semacam. Kena juga. Ini yang biar kena faham apa maksud istilah tutup aurat. Istilah tutup aurat tak semestinya pakai tudung itu dah dikira tutup aurat. Nah, menutup aurat ni pertama tak boleh nampak bentuk tubuh badan. Bagi orang perempuan terutama sekali. Nah, yang boleh nampak benjolan bagi orang perempuan dua sahaja. Apa dia? Iaitu benjolan kepala dan benjolan bahu, kata Rasulullah. Nampak bentuk kepala, nampak bentuk bahu. Itu tak apa. Nah, saya nak pakai kotak pula, tak nak bagi nampak bentuk kepala, tak apa. Bentuk kepala nampak, bentuk ni bahu nampak. Tapi bentuk kepala saja, jangan nampak sampai bentuk-bentuk apa nama sanggul. Ada dalam hadis Nabi kata, orang perempuan akhir zaman nak mereka memakai tudung macam apa nama benjolan unta. Nak jaga, sebab tu kena jaga. Kita ayah-ayah, suami jaga isteri dan anak-anak perempuan kita. Hari ni saya nak pesan kita ni betul lah puasa-puasa tapi benda lain kita tak jaga. Ni berapa ramai anak-anak Melayu orang perempuan hari ni pakai baju lengan pendek. Sedangkan aurat menurut mazhab kita Imam Syafi'i, aurat bagi orang perempuan takat mana sampai mana? Tutup semua sekali, melainkan muka dan tapak tangan. Ini bukan tapak tangan, ini lengan. Takkan tak tahu? Tidak sekolah tadika dulu. Ini lengan, tapak tangan sini, maknanya sampai sini kena tutup. Tapi berapa ramai anak-anak Melayu Islam pakai baju lengan pendek sehingga nampak lengan-lengannya. Berdosa ataupun tidak? Dosa. Nampak? Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar, membuka aurat. Walaupun dia pakai t-shirt, dia pakai tudung, tapi bajunya lengan pendek, nampak lengan ini, maka dikira macam berbogel juga. Sama je, dosanya sama macam orang tak pakai tudung. Nampak? Sebab tu jangan kita faham Islam itu trend. Hari ni orang pakai tudung sebab trend. Orang pakai ini sebab ini gaya terkini. Bukan sebab kerana gaya. Biar pakainya itu kerana sunnah, kerana suruhan agama, kerana perintah Allah dan Rasulnya. Biar jelas, biar dengan ilmu. Tolong ayah-ayah, ibu-ibu tolong pesan ke anak-anak kita. Balik rumah ni cek. Kalau dia dah besar, dia dah kahwin pun, ingat kita kena pesan memesan. Baligh'an ni walau ayah, sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Jangan biarkan anak-anak itu. Tak, bukan orang lain tu anak kita. Maka jaga. Bila jaga 7 anggota ini, maka terjagalah daripada kita termasuk dalam 7 pintu neraka, insya-Allah.